Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Farhana binti Mak Rizwan. Nombor matrik saya ialah D2019-1087-608. Baiklah, kumpulan kami telah memilih dan membuat ulasan terhadap buku teks Kanun Melayu. Buku ini telah ditulis oleh Prof. Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku kanun ini telah diterbitkan pada tahun 2017 dan dicetak di bawah syarikat Publish and Printed in Malaysia oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku ini mengandungi 6 bab. Setiap ahli kumpulan kami telah dipertanggungjawabkan dan diagihkan tugasan untuk mengulas tentang bab-bab yang terdapat dalam buku teks Kanun Melayu ini. Nama saya Nur Fatin Alwani binti Muhammad Lazin. Nombor matrik D2081082345. Saya akan membentangkan bab 1 iaitu kepengarangan sastra Melayu tradisi. Di dalam bab 1 ini banyak menerangkan mengenai konsep-konsep yang banyak digunakan di dalam penghasilan karya sastra Melayu tradisi. Antara yang dinyatakan adalah konsep dagang yang merujuk kepada manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekeliling. Konsep kanun pula adalah teks sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan genre ana dan salasilah. Konsep parodi pula menerangkan seni yang meniru gaya pengarang lain dengan cara yang melucukan atau menyindir. Konsep pastiche yang merujuk kepada tema, motif, babak, episod, plot dan imej yang diulang semula atau dijalinkan dalam sesebuah teks tanpa membuat sebarang perubahan. Konsep sintesis pula merujuk kepada karya sastra yang memperlihatkan timbal balik pengaruh Hindu Islam. Dalam bab 1 ini juga menerangkan mengenai konsep kepengarangan Melayu tradisi yang menerangkan maksud pengarang yang dikatakan tali atau benang yang mengarang manik. Pengarang tradisi ialah seorang penyalin, penterjemah kerana boleh merombak dan menyesuaikan hasil karya asli menjadi lebih menarik. Pengarang istana pula dikatakan sama seperti ahli masyarakat yang lain yang dibatasi norma dan etika masyarakat. Pengarang klasik pula dikatakan berkarya di bawah tekanan dan bendungan kolektif. Selain itu, terdapat juga sistem sastra tradisi menyatakan bahawa peranan sastra dalam sistem sastra boleh dilihat melalui tulisan Braginski. Pengkarya sastra telah dikategorikan kepada 3 bahagian iaitu sfera rohani, sfera faedah dan sfera kehidupan. Genre sastra Melayu klasik juga memperlihatkan bahawa karya yang paling tertinggi merupakan karya yang dapat memenuhi fungsi rohani. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Syaira binti Muhammad Atan. Nombor matrik D2018108260. Hari ini saya akan membentangkan bab 2 iaitu Sejarah Melayu sebagai kanun dan genre sintesis, ulasan daripada buku teks Kanun Melayu karya Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Bab ini membincangkan tentang keagungan sejarah Melayu yang dikatakan menjadi rujukan kepada karya-karya yang hebat. Sejarah Melayu dikatakan cermin kepada cermin ini kerana penulis melihat sejarah Melayu ini sebagai karya kanun kepada hikayat Melayu dan melihat hikayat Melayu ini sebagai cermin yang berfaedah. Ciri keistimewaan yang terdapat menarik perhatian pengarang lain untuk mencontohi kaedah penulisannya, meniru gaya bahasanya atau memetik isi kandungannya. Bab ini juga membincangkan tentang pengarang sejarah Melayu yang dikatakan bersifat dagan. Dagan ni
diistilahkan sebagai sebuah penulisan yang merendahkan diri penulis tersebut serta isi kandungannya juga memberi manfaat kepada pembaca. Perbincangan ini juga melihat kepada beberapa aspek oleh hikayat Melayu iaitu legitimasi dan mitos keturunan, perjanjian rakyat dan raja, konsep taat setia, percintaan yang tidak berlebihan dan supernatural. Perbincangan ini jelas menunjukkan kehebatan masyarakat Melayu dalam penulisan pada zaman dahulu. Justru itu, karya-karya agung sejarah Melayu haruslah dibanggakan oleh masyarakat Melayu itu sendiri dan diambil menjadi teladan kerana kemasyhuran dan kehebatan kepengarangan penulisan masyarakat zaman dahulu. Assalamualaikum. Saya Nur Azwa binti Harun bernombor kad bateri D20191087589589 akan menyambung perbentangan kepada bab 3 yang bertajuk Gaya Penulisan Hikayat Melayu. Teks kanun yang menjadi cermin sejarah Melayu memiliki unsur-unsur pengejaran dalam setiap peristiwa. Pemilihan ayat yang baik dilihat dapat memberi kesan tertentu kepada tujuan kepengarangan itu sendiri. Penulisan hikayat Melayu banyak berpandukan kepada model penulisan sejarah Melayu seperti mengekalkan tradisi lisan seperti kata sahibul hikayat dan adat dahulu kala. Idea daripada kitab atau ayat Al-Quran turut diselitkan seperti selawat atau salam sewaktu berperang. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh Sayyid Umar, beliau berselawat sebanyak 3 kali sebelum menikam musuhnya dengan keris. Dalam hikayat Melayu juga, unsur tertentu yang menyerupai motif turut dikekalkan. Seperti dalam teks kanun sejarah Melayu. Sejarah Melayu merupakan sebuah genre sintesis yang baik. Genre sintesis merujuk kepada gabungan Hindu dan Islam. Ianya memberi pengaruh yang besar kepada teks sastera sejarah lain seperti hikayat Melayu. Saya akan membuat ulasan tentang ruang lingkup penulisan yang terkandung dalam bab 4 teks kanun Melayu. Teks hikayat akan dibacakan dan diperdengarkan kepada khalayak. Kecenderungan masyarakat Melayu mengekalkan cara penikmatan hasil sastra lisan melalui cara yang sama dengan penikmatan tradisi lisan. Selain itu, kebanyakan hasil kesusastraan zaman ini diciptakan untuk didengar dan dibaca. Bagi penulisan sastra sejarah atau karya historiografi pula, karya-karya ini dirakam tulis bagi meriwayatkan susur galur keturunan raja tersebut. Peluk sastra sejarah bersifat kronologi, iaitu ada bahagian permulaan, pertengahan, puncak atau klimaks dan pengakhiran cerita. Hikayat Melayu ini ditulis oleh Tengku Said. Hikayat Melayu ini dikarang pada tahun 1855. Lazimnya, teks sastra sejarah ditulis atas perintah raja atau pemerintah, tetapi hikayat Melayu ditulis atas perintah penjajah. Walaupun begitu, ia masih mengekalkan tradisi mengangkat golongan pemerintah. Bab ini juga menjelaskan tentang faktor sesebuah tema dipilih. Kepopuleran tema politik pada abad ke-19 dilihat secara menyeluruh terhadap banyak teks hikayat. Tema-tema lain seperti tema percintaan dalam teks hikayat Melayu dilihat kurang mendominasi. Begitu juga dengan tema perang dilihat banyak ditonjolkan dalam syair-syair yang berada pada era ke-19. Pergolakan politik dalaman dan luaran pada abad ke-19 di beberapa buah jajahan politik Melaka, Johor, Riau dan Lingga menjadi titik tolak kepada perubahan tema ini. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Izani. Nombor metrik D201810823117. Hari ini saya akan membentangkan tentang buku teks kanun Melayu karya Nur Azimah Zakaria dalam bab 5. Di dalam bab 5 ini, apa yang saya perolehi ialah bab 5 menekankan tentang kepengarangan hikayat Melayu.
Fungsi sastra sebagai mendidik, mengajar, memberi hiburan dan mempunyai semangat kolektif. Namun kita juga perlu melihat bukan sahaja kepada fungsinya tetapi turut melihat kewajaran pengarang menulis kembali cerita-cerita tradisi berdasarkan beberapa faktor yang perlu diambil kira. Umpamanya perlu melihat adakah pengarang cuba untuk mengesahkan nilai yang telah ada dalam tradisinya atau membuang nilai yang ada atau menambahkan nilai yang ada ketika menulis teks yang baharu. Di dalam buku Teks Kanun Melayu karya Norazima Zakaria di dalam bab 6 ialah nilai sebuah genre adab. Di dalam bab 6 ini menyatakan bahawa pengarang yang berperanan sebagai dagang akan memantutkan karyanya sebagai teks yang berfaedah dan pengarang biasanya menampilkan gaya bahasa yang kering emosi iaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak mempengaruhi emosi atau perasaan pembaca. Dalam teks hikayat Melayu, pengarang mengulang semula teks kanun dan ini digunakan dalam teks hikayat Melayu yang meniru motif, tema, plot, episod dan lain-lain. Berbeza dengan kepengarangan teks Tuhfaz Al-Nafis yang merujuk teks sejarah Melayu sebagai kanun tetapi dalam bentuk parodi. Parodi dalam kajian ini bermaksud suatu bentuk sastra yang meniru dengan cara menterbalikkan imej atau struktur dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti menyindir, menemplak, menghukum atau memuji teks asal. Kumpulan yang kami perolehi daripada kajian terhadap buku Teks Kanun Melayu karya Norazima Zakaria banyak faedah dan manfaat yang dipelajari daripada setiap bab. Unsur-unsur yang terdapat di dalam buku Teks Kanun Melayu yang ditekankan oleh pengarang sangat mudah difahami oleh pembaca dan menjadi tarikan buat pembaca untuk mengkajinya. Di dalam buku ini juga pengarang menghurai tentang sastra sejarah yang di mana terdapat unsur sastra dan juga terdapat unsur sejarah di dalam buku Teks Kanun Melayu ini. Jelaslah bahawa buku Teks Kanun Melayu ini merupakan sebuah buku yang menarik untuk dijadikan panduan untuk memahami teks kanun Melayu dan juga boleh dijadikan bahan untuk membuat kajian terhadap kanun Melayu.